Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi subtopik yang terakhir dalam bab 6 tingkatan 5 iaitu sel kimia. Sel kimia ringkas dia terdiri daripada dua logam yang berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit. Dua logam yang berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Kita tengok contoh sel kimia ringkas dalam rajah 6.13. Dia terdiri daripada elektrod magnesium dan juga elektrod kuprum. Dalam contoh sel kimia ringkas pada rajah 6.14 ini, elektrod magnesium menjadi terminal negatif dan elektrod kuprum menjadi terminal positif. Yang ini disebabkan oleh magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Jadi kita kena rujuk kepada siri elektrokimia. Yang paling atas ini dia paling elektropositif, yang paling bawah paling kurang elektropositif. Jadi kita dah bincangkan yang ini pada subtopik yang sebelumnya. Jadi dengan merujuk kepada siri elektrokimia ni, jadi bermaksud magnesium dia lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Sebab magnesium berada di atas, kuprum berada di bawah. Jadi bila magnesium dia lebih elektropositif daripada kuprum, jadi magnesium ni dia lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Kita tengok contoh tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan. Menggunakan logam magnesium dan juga logam kuprum. Jadi apa yang berlaku ialah magnesium akan mendermakan elektron. Sebab magnesium ni dia kedudukannya di atas berbanding dengan kuprum. Jadi magnesium lebih elektropositif. Maka magnesium ni dia akan menderma elektron dan membentuk ion magnesium dan dia akan larut dalam elektrolit. Kemudian magnesium ni disebabkan dia lebih elektropositif dan dia lebih mudah untuk menderma elektron, maka dia bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Kemudian elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar daripada magnesium ni tadi pergi ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif. Kuprum ni tadi bertindak sebagai terminal positif. Kemudian elektron yang mengalir daripada magnesium ke kuprum ni tadi, dia akan diterima oleh ion kuprum daripada elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen. Sebab apa? Sebab ion kuprum dia kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Kuprum dekat bawah, hidrogen di atas. Jadi kita tahu yang paling bawah paling mudah untuk dinyahcaskan. Jadi berbanding hidrogen, kuprum lebih mudah untuk dinyahcaskan. Jadi kuprum tadi dia akan menerima elektron dari magnesium dan dia akan membentuk atom. Kemudian bila dia membentuk atom, dia akan terenaplah. Jadi pepejal kuprum terbentuk dan terenak pada jalur kuprum ni tadi. Jadi menyebabkan dia punya kuprum ni pada terminal positif ni dia akan semakin menebal. Jadi kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Kemudian pergerakan elektron daripada terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar. Melalui litar luar sel dan dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Dapatkah buah-buahan atau bahagian tumbuhan lain dan air laut digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik? Kalau kita tengok contoh dekat sini, Naufal Razik ni yang berusia 14 tahun yang berasal daripada Indonesia, dia menghasilkan elektrik daripada pokok kedondong di kampungnya. Dan kisah dia ni pernah disiarkan dalam rancangan popular National Geographic. Penemuan dia ni bermula apabila dia mendapat tahu bahawa buah yang mengandungi asam atau buah yang beresid mampu menghasilkan elektrik yang dia belajar di sekolahnya. Kita tengok eksperimen 6.8, penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas.
Okey, yang pertama, sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, mengandungi kepingan zinc, kepingan kuprum, larutan natrium klorida dan juga voltmeter. Okey, tuangkan larutan natrium klorida ke dalam bikar. Kemudian celup kepingan zinc dan kepingan kuprum ke dalam larutan natrium klorida. Kemudian sambungkan kepingan zinc dan kepingan kuprum dengan wayar penyambung kepada voltmeter. Kemudian rekodkan bacaan voltmeter dan akhir sekali ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan 2 kepingan zinc sebagai pasangan logam. Apa yang berlaku ialah sekiranya pasangan logam tu berlainan menggunakan zinc dan kuprum, maka bacaan voltmeter dia ialah 1.1. Tapi kalau menggunakan logam yang sama, maka bacaan voltmeter dia kosong. Okey, sebabnya kenapa? Inference-nya ialah arus elektrik terhasil. Okey, apabila pasangan logam yang berbeza digunakan iaitu zinc dan kuprum, bacaan voltmeter 1.1 sebabnya ialah arus elektrik terhasil. Okey, sekiranya menggunakan logam yang berbeza. Kemudian yang kedua, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam sel ringkas ini. Okey, daripada tenaga kimia berubah menjadi tenaga elektrik. Okey, kemudian yang ketiga, ramalkan bacaan voltmeter jika pasangan logam kuprum dan kuprum digunakan. Jadi dah tentulah 0 volt. Sebab apa? Dia mestilah logam yang berbeza. Dia tak boleh menggunakan logam yang sama. Jadi kesimpulannya, dua logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit menghasilkan arus elektrik.